Salam hormat dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan tua terdiri daripada saya sendiri, Sherodion Wei Qing, Cindy Xinjie, dan Teh Kia Im, akan membentangkan pengembangan pendidikan Malaysia yang berpatukan falsafah dalam pendidikan Tibet dan elemen-elemen revolusi industri 4.0. Apa itu Tibet? Tibet merupakan teknikal and vocational education and training, atau pendidikan teknikal dan latihan vocational. Tibet bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam bidang-bidang yang tertentu supaya boleh memenuhi keperluan pasaran. Oleh sebab pembangunan negara semakin maju, pengembangan Tibet juga dilaksanakan untuk merealisasikan impian negara. Jadi, kami akan menerangkan pengembangan pendidikan Tibet di Malaysia. Pada zaman sebelum kemerdekaan dan selepas kemerdekaan Malaysia, terdapat beberapa sistem pendidikan Malaysia menawarkan Tibet iaitu Laporan Cisme 1946, Laporan Barnes 1950, Peniada Raja 1956, Laporan Rahman Tali 1960, Laporan Aminuddin Pagi 1964, dan Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 untuk melahirkan dan memenuhi tenaga manusia yang berkemahiran. Pada tahun 1990, permintaan memasuki Tibet semakin bertambah, bukan sahaja daripada golongan pelajar lemah, tetapi pelajar cemerlang sambutan hangat. Oleh yang demikian, persaingan mendapatkan tempat untuk belajar di sini semakin drastik kerana kesedaran ibu bapa pelajar bahawa pentingnya Tibet dalam era negara yang semakin maju dan permintaan guna tenaga yang tinggi. Tujuan pendidikan teknik adalah untuk menyediakan pelajar yang cenderung bagi bidang teknik di peringkat pendidikan menengah atas melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Dan objektifnya adalah untuk memberikan pendidikan akademik yang seimbang dan menyediakan pendidikan asas dalam bidang sains dan teknologi. Manakala, tujuan pendidikan vokasional adalah untuk melahirkan pelajar yang cenderung bagi bidang vokasional di peringkat menengah atas. Objektifnya adalah untuk membolehkan pelajar mendapatkan pengetahuan asas vokasional dan kemahiran bagi membolehkan mereka mendapat pekerjaan sebagai tenaga kerja mahir dalam industri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pendidikan vokasional pada tahun 2000 hingga masa kini. Pendidikan vokasional bermula untuk mengubah dan mengubah dari segi struktur dan kurikulum pada tahun 2000. Tujuannya adalah untuk menyediakan latihan yang lebih sesuai kepada pelajar bagi memenuhi keperluan dan permintaan pekerja mahir di Malaysia. Selain itu, perubahan kurikulum pendidikan vokasional juga bertujuan untuk memberi peluang yang luas kepada pelajar yang fokus dan berkemampuan dalam bidang teknikal untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Pendidikan vokasional pada tahun 2000 hingga kini juga bermaklumat untuk melahirkan tenaga manusia yang berkemahiran dan berpengetahuan dalam saintifik dan teknikal. Bagi mencapai maklumat ini, Kementerian Pendidikan Malaysia mengalas amanah untuk membangunkan modal insan yang berilmu, berkemahiran tinggi, progresif, bermoral dan beretika. Pada tahun 2008, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengarus perdanakan pendidikan vokasional bagi mencapai maklumat dengan menjadikan pendidikan di Malaysia lebih berdaya saing. Usaha ini diterjemahkan dengan pengubahan sistem latihan dan kemahiran yang berfokuskan kepada peperiksaan. Sejak tahun 2011 hingga 2015, pendidikan teknikal dan latihan vokasional dalam menyediakan landasan alternatif yang baik kepada para pelajar untuk merealisasikan potensi mereka. Terutamanya bagi pelajar yang mungkin tidak cemerlang dalam bidang akademik juga dapat mempunyai peluang mendapat kejayaan dalam bidang teknik dan vokasional. Pada zaman ini, banyak lepasan SPM telah terus memasuki pasaran kepekerjaan disebabkan kerana tidak mempunyai kemampuan meneruskan pengajian dengan sebab masalah kewangan atau tidak mempunyai kebolehan untuk menerus. Selain itu, untuk menggerakkan pelajar melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan teknik dan vokasional, Sijil Kemahiran Malaysia telah dijadikan persejarah kebangsaan dan dapat membantu pelajar memasuk ke dalam perkhidmatan awam dan institusi pengajian tinggi.
Seterusnya, sejak tahun 2013, negara kita telah mula lebih mementingkan PTB dengan PTB tidak lagi dianggap sebagai pendidikan kelas kedua. Kini, banyak orang menganggap pelajar yang tidak cemerlang dalam aliran akademik atau tidak minat dalam bidang akademik barulah akan mengambil subjek PTB. Tetapi, pada zaman ini, PTB sudah amat penting kepada negara kita kerana negara kita perlulah mempunyai tenaga mahir yang banyak supaya teknologi negara dapat dibajukan dengan lancar dan cepat. Oleh itu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melanjutkan kedudukan aliran PTB dalam sistem pendidikan negara pada tahun 2013. Hal ini telah membantu dalam meningkatkan taraf pendidikan teknik dan vokasional supaya dapat melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran dalam bidang tersebut untuk membantu memenuhi keperluan tenaga mahir negara. Kesimpulannya, pada awalnya, pendidikan teknik dan vokasional bukan satu subjek atau bidang yang dipentingkan di sekolah. Dari masa ke masa, pendidikan teknik dan vokasional telah menjadi penting kerana negara kita memerlukan tenaga kerja yang mahir dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam teknik dan vokasional. Oleh itu, struktur pendidikan teknik dan vokasional sudah meningkat pada zaman ini. Baiklah, pada zaman kini kita sudah masuk revolusi industri 4.0. Terdapat juga 9 elemen revolusi industri 4.0 seperti robot otonomi, security cyber dan lain-lain. Seterusnya, ahli kumpulan saya dengan saya akan membentangkan elemen tersebut dengan seorang akan membentangkan 3 elemen revolusi industri 4.0. Salah satu elemen revolusi industri 4.0 ialah robot otonomi. Penggunaan robot sudah bukan satu perkara yang baru di dunia, tetapi teknologi robot semakin meningkat menjadikan banyak robot dicinta dengan menjadi lebih otonomi, fleksibel dan mampu mengendalikan tugas yang kompleks serta operasi rutin. Robot di zaman ini juga sudah mempunyai banyak kemahiran yang baik berbanding dengan manusia. Elemen-elemen revolusi industri 4.0 telah diterapkan dalam pendidikan teknik dan vokasional. Sebagai contoh, di sekolah biasanya dalam akan menubuhkan persatuan robotik dengan menyediakan guru yang bermahir dalam bidang robotik supaya murid-murid dapat mempunyai peluang mempelajari ilmu yang baru dalam bidang robotik. Di persatuan robotik juga membantu murid-murid yang berminat dalam bidang robot dapat mempunyai peluang mempelajari membuat robot sendiri dan membukukan minat mereka dalam bidang ini. Isu dan cabaran yang dihadapi oleh robot otonomi yang diterapkan dalam pendidikan Tibet ialah bukan semua sekolah mempunyai guru yang berbakat dalam bidang robotik. Hal ini telah menjadikan bukan semua sekolah mempunyai kemampuan untuk menubuhkan persatuan robotik dan telah menjadikan terdapat ada murid yang mempunyai minat dalam bidang tersebut tidak mempunyai peluang untuk belajar. Elemen revolusi industri 4.0 yang seterusnya ialah security cyber. Security cyber amat penting pada zaman ini kerana kemajuan teknologi rangkaian, terdapat lebih banyak kes ancaman cyber telah berlaku. Security cyber amat penting untuk melindungi dan menyelamatkan data dan maklumat rakyat dicuri atau diambil oleh orang lain. Security cyber telah dipentingkan dan difokus oleh banyak pihak untuk melindungi data dan meminimumkan risiko yang berkaitan. Analisis data besar juga merupakan salah satu elemen revolusi industri 4.0 sangat popular dan sering diketahui oleh orang ramai. Analisis data besar banyak digunakan oleh kilang-kilang besar untuk mengumpul dan menganalisis set data yang besar supaya dapat menjimatkan kos pengeluaran dan juga tenaga mahir, mengoptimumkan kualiti pengeluaran dan sebagainya. Dalam era data besar, penggunaan data besar dalam bidang pendidikan boleh mengubahkan konsep dan cara berfikir pendidikan tradisional dan mundur. Melalui penggunaan teknologi data besar, pendidikan individu untuk belajar dapat direalisasikan. Sebagai contoh, sekolah boleh membina satu bengkel reka bentuk dan teknologi yang mempunyai sistem data besar. Dengan melalui penggunaan teknologi data besar, guru boleh memberi perhatian kepada prestasi berbagai aspek setiap murid supaya dapat memberi rangka yang seterusnya kepada murid tersebut. Isu dan cabaran yang dihadapi oleh elemen ini apabila diterapkan dalam pendidikan Tibet, ialah teknik ini belum lagi berjaya digunakan di negara kita, tetapi negara kita sedang berusaha cuba menggunakan teknik ini di sekolah. Guru negara kita juga belum mempunyai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang ini. Elemen yang ketiga ialah realiti maya AR. AR membolehkan pemetaan kantongan digital ke dunia sebenar. AR diaplikasikan dalam pelbagai bidang. AR mempersembahkan objek digital buatan yang dapat dilihat melalui kamera telefon bimbit atau perangkat lainnya. Elemen yang keempat ialah teknologi awam. Teknologi awam ialah pencuma besar bagi AI 4.0. Teknologi awam ialah sistem kawalan yang boleh dicapai di mana-mana dengan kemudahan internet. Elemen yang seterusnya ialah integrasi sistem. Integrasi sistem merupakan sebuah rangkaian proses untuk menggabungkan beberapa sistem komputerasi dan software aplikasi. Dengan integrasi sistem ini, maklumat dan data yang disambung dapat memudahkan urusan pihak tertentu dan meningkatkan kerjasama antara industri yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lancar.
Realiti maya AR dapat diterapkan dalam Tibet supaya pelajar akan lebih berminat dan prestasi mereka akan ditingkatkan serta pengalaman pembelajaran mereka akan lebih seronok. Dalam Tibet, guru-guru boleh menayangkan video animasi berdasarkan topik yang diajar melalui peranti. Sebagai contoh, pelajar Tibet menghadapi kesukaran untuk memahami pengetahuan teori, konsep, dan prinsip akan menyebabkan pengajaran tidak berkesan. Jadi, teknologi AR dengan menayangkan video atau grafik untuk mewujudkan pengetahuan teori yang bosan dan suka difahami, menjadikan lebih intuitif dan mudah difahami. Isu dan cabaran yang ditepani dalam AR yang diterapkan dalam pendidikan Tibet termasuklah kurang kemahiran guru mengaplikasikan teknologi AR kerana guru tersebut tidak menguasai pengetahuan dan kemahiran teknologi AR yang terkini. Selain itu, guru yang kurang berpikir inovatif dan kreatif juga menjadi salah satu isu AR diterapkan dalam Tibet. Selain itu, teknologi awam juga boleh diterapkan dalam pendidikan Tibet. Dengan teknologi awam, pelajar sekolah Tibet boleh menjalankan eksperimen pembelajaran dan amali serta pemprosesan maklumat pada bila-bila masa. Teknologi awam dapat membantu pelajar Tibet berkomunikasi dengan pelajar Tibet di sekolah lain, malah pelajar Tibet di luar negara. Dengan ini, pelajar Tibet boleh menukar pendapat dan pengalaman mereka antara satu sama lain. Isu dan cabaran yang dihadapi termasuklah masalah pencapaian internet kerana internet merupakan keperluan utama untuk teknologi awam. Di Malaysia, rangkaian internet yang tidak stabil sentiasa berlaku di luar bandar. Selain itu, isu terhadap kemudahan juga akan dialami. Kajian dilaksanakan oleh Rockstead EO 2021, capaian internet, infrastruktur ICT peralatan pada tahap yang tidak baik. Elemen yang ketujuh ialah additive manufacturing. Additive manufacturing adalah teknologi cetak 3D yang mampu melaksanakan proses pembuatan dengan baik dan kurang pemajulan. Elemen ini boleh diterapkan melalui aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam pendidikan Tibet. Contohnya dalam bidang kejuruteraan, pelajar Tibet akan belajar cara penggunaan mesin pencetak 3D untuk menghasilkan produk cetakan 3D. Antara isu dan cabaran yang akan dihadapi adalah dari segi kos kewangan. Kos yang membeli mesin pencetak 3D adalah tinggi sehinggalah sekolah yang miskin tidak dapat memenuhinya. Menurut majalah sains, pencetak 3D yang bersaiz kecil sudah memerlukan harga RM500. Oleh itu, kerajaan boleh bekerjasama dengan luar negara dengan membekalkan mesin tersebut kepada sekolah yang memerlukan. Elemen yang seterusnya ialah simulasi. Simulasi ialah elemen revolusi industri 4.0 yang menyerupai masalah sebenar dengan menggunakan pelbagai pemboleh ubahan. Simulasi yang diterapkan dalam pendidikan Tibet membolehkan pelajar menyelesaikan masalah dalam bentuk yang dipermudahkan, diringkaskan serta dikecilkan. Contohnya apabila pelajar Tibet terlibat dalam aktiviti lakonan untuk menjadikan robot yang lama kepada sebuah robot baru, mereka boleh menggunakan kaedah simulasi dengan menjalankan proses pemboleh ubah seperti menukar kelajuan robot. Walau bagaimanapun, guru masih kurang berkualiti dalam penggunaan elemen simulasi serta lebih gemar mengajar secara sahalah. Menurut Zakia ATAO pada tahun 2015, guru lebih memfokuskan standard kandungan dalam pembelajaran. Hal ini menghalang peluang pelajar menunjukkan bakat dan kebolehan dalam teknik simulasi. Oleh itu, guru haruslah sentiasa memperbagaikan aktiviti pembelajaran secara kreatif seperti latihan praktikal. Yang terakhir adalah elemen Internet of Things. Internet of Things iaitu IoT merupakan konsep yang terdiri daripada ekosistem sensor dan penggerak yang terkoneksi dengan internet. Kemahiran dalam bidang berteknologi tinggi seperti IoT telah diterapkan dalam khusus Tibet. Contohnya, guru boleh memberi nota pembelajaran kepada pelajar melalui kod dan pelajar hanya perlu mengimbas kod tersebut dengan menggunakan telefon pintar, template serta komputer dan nota tersebut akan diterima dalam jangka masa pendek. Walau bagaimanapun, disebabkan kebanyakan pelajar yang miskin tidak mempunyai peranting elektronik, aktiviti ini tidak dapat dijalankan. Menurut berita Astro Awani, terdapat 36.9% murid di seluruh dunia tidak mempunyai peranti elektronik. Oleh itu, kerajaan haruslah memberi panduan kumpulan wang amanah pelajar miskin supaya mampu memenuhi permintaan peranti elektronik. Secara kesimpulannya, elemen dalam revolusi industri 4.0 sangat diperlukan untuk diterapkan dalam pendidikan Tibet agar membolehkan negara untuk melahirkan generasi muda yang berkemampuan mempersiapkan diri dalam kehidupan revolusi industri 4.0 serta mahir mendepani cabaran revolusi 4.0 pada masa hadapan. Oleh itu, diharapkan segala isu dan cabaran yang dihadapi boleh diselesaikan dengan jayanya atas kerjasama rakyat Malaysia, masyarakat, kerajaan dan negara demi mencapai wawasan transformasi nasional 2050. Setakat ini sahaja perkongsian kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.